Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menunjukkan macam mana nak menyediakan resipi solok lada Kelantan. Jadi bagi penggemar-penggemar solok lada, anda boleh cuba untuk subscribe video saya ini dan menonton sehingga tamat. Jadi antara bahan-bahan yang diperlukan untuk penyediaan solok lada Kelantan ini ialah ikan yang telah ditumbuk, bawang besar lebih kurang 3 ulas bawang besar, sebiji telur, gula merah yang telah ditumbuk, semangkuk kelapa yang telah ditumbuk, garam dan gula, air asam jawa dan cili ataupun lada besar. Lada besar ini kalau di pasar ada dua jenis, ada yang berwarna hijau gelap. Bagi saya lebih suka menggunakan yang hijau muda. Sebab apa? Dia punya ruangan dia lebih besar kerana kulitnya tidak terlalu tebal. Jadi sebelum puan mengisi bahan-bahan adonan tadi, biji di dalam biji-biji lada besar ini telah dibuang terlebih dahulu semasa membersihkannya. Jadi penyediaan solok lada ini, mungkin puan tertanya-tanya kenapa saya tidak menggunakan blender tetapi saya menggunakan lesung untuk penyediaan seperti menumbuk kelapa, menumbuk bawang dan menumbuk ikan. Pada saya untuk penyediaan solok lada saya lebih suka menggunakan lesung, sebab jika saya menggunakan blender, saya perlu menggunakan air yang agak banyak bagi memastikan bahan-bahan ini hancur. Jadi ini agak tidak sesuai jika menggunakan air yang agak banyak, sebab adonan ini akan kita akan kepal-kepal untuk dimasukkan ke dalam lada yang telah dibelah ini. Jadi kalau kita menggunakan adonan yang cair, jadi susah untuk kita memasukkan ke dalam lada yang besar ini. Selepas dah dimasukkan, kita akan menggunakan kukus ataupun ada setengah orang terus merebus di atas dalam periuk. Jadi saya lebih suka menggunakan kukus. Jadi penyediaan sekarang saya akan mencampurkan bahan-bahan ini, kelapa, ikan, bawang, telur, dan gula merah, air asam jawa, sedikit air asam jawa, dan bahan-bahan ini hendaklah dicampur dan diadunkan sehingga menjadi agak ketul. Sebab kalau kita menggunakan blender, air terpaksa digunakan. Jadi untuk kerja-kerja mencampur ini, adonan dia akan menjadi cair, jadi susah untuk kita memasukkan ke dalam lada tadi. Setelah bahan-bahan tadi bahan-bahan seperti kelapa, adonan ikan, bawang, gula, telur dan garam tadi telah diadunkan sekali, dicampur sekali, kita bolehlah memasukkan bahan-bahan tersebut ke dalam lada ini. Saya menggunakan tangan sebab jika sudu terlalu susah untuk saya memasukkan solok lada ini ke dalam lada. Tengoklah macam mana. Terpulang pada anda nak memasukkan berapa banyak dia punya isi dan
juga rasa. Terpulang pada anda untuk meletakkan berapa banyak gula dan garam, terpulang pada cita rasa anda lah. Telur pun macam tu juga. Kalau anda ingin nampak dia punya adunan itu agak terlalu kering, anda boleh meletakkan telur, tambah telur lagi sebiji. Macam tadi, apa yang saya bagi betul tadi, telur sebiji, anda boleh tambah sehingga 2 biji. Okey. Saya meletakkan sorok lada ini ke dalam loyang. Selepas ini saya akan meletakkan di dalam kukus. Anda juga jika tidak mahu menggunakan kukus, anda juga boleh merebus solok lada ini di dalam parti santan yang agak pekat. Jadi dia akan masak sekiranya santan itu telah kering. Jadi santan yang agak pekat. Jadi ada dua pilihan, sama ada tuan-tuan atau puan-puan ingin menggunakan kukus ataupun ingin merebus. Dua-dua pun boleh. Setelah adunan tadi siap diisi ke dalam lada besar hijau, kita bolehlah memasukkan adunan ini ke dalam kukus. Jadi nampaknya api telah pun dipanaskan. Kita masuk ke dalam kukus, letakkanlah kukus sehingga masak. Selepas masak, bolehlah kita makan. Beginilah rupanya solok lada yang telah masak. Saya angkat bagi nampak dekat sikit. Okey. Anda juga boleh memasak menggunakan santan di dalam periuk. Jika anda tidak mahu menggunakan kukus, anda masak terus dalam santan pun boleh. Itu saja. Sekian saja resipi masakan saya hari ini, solok lada Kelantan. Diharap tuan-tuan dan puan-puan dapat subscribe resipi ini dan menonton menonton dan mencuba memasaknya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum.